Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis, semua warga Al-Islah, muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita teruskan lagi rihlah bicara ilmu kita pada kali ini di bawah tajuk i'tibar perjuangan Imam Asy-Syafi'i, imam mazhab pembela sunnah. Jadi dalam bahasa Arab disebut Imam Syafi'i sebagai nasirus sunnah, orang yang membela sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal dikenali dengan nama Imam Ahlus Sunnah. Kalau kita tengok insya-Allah dalam cerita ringkas yang saya cuba rumuskan di sini nanti, kenapa Imam Syafi'i dikenali dengan nama Nasirus Sunnah, pembela sunnah? Bila tuan-tuan dengar ya cerita ni nanti, semua kita akan berkata kami bermazhab Syafi'i. Tak ada lagi orang tak nak pakai mazhab. Sebab kenapa dia menjadi pembela as-sunnah? Itu di peringkat awal, Imam Syafi'i meninggal pada tahun, saya tengok ramai di kalangan kita ada buku. Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150, iaitulah dilahirkan di Palestin. Ada kata di Gaza, ada kata di Asqalan, dua-dua tu dekat ya, yang penting di Palestin. Kemudian dia meninggal pada tahun 204 di Mesir. Berapa umur dia? Kira cepat. 204 tolak 150, umur dia 54 tahun. Muda sangat. Ana kalau tengok tokoh-tokoh ulama yang hebat ni, Allah Ta'ala beri masa dia sekejap. Imam Syafi'i 54 tahun Imam Nawawi 40 lebih 40 tahun lebih. Tak sempat nak kahwin pun Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, tetapi Allah Ta'ala beri kepada dia anak sampai ke hari kiamat. Murid Imam Nawawi berterusan, sama juga dengan murid Imam Syafi'i berterusan sampai hari kiamat. Maknanya orang akan sebut qala Syafi'i rahimahullah, qala Nawawi rahimahullah, walaupun dia tidak meninggalkan anak, tetapi anaknya ramai. Itu di antara benda yang pelik berlaku. Jadi bila kita lihat kepada perjuangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i ini seorang daripada bangsa Quraisy, Al-Muttalibi Al-Quraisy. Jadi nama dia, keturunan dia daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma zaman dulu orang tak sebut. Bila sebut keturunan Nabi ni, dia panggil Al-Habib Imam Syafi'i. Tak ada masa tu. Mungkin zaman kita ni perlu kepada pengenalan khas, maka timbullah panggilan-panggilan yang ada itu. Baik, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang dilahirkan, maaf, kita pergi kepada nama dia dulu. Sebab ada yang nak tulis nama ni. Nama dia Muhammad bin Idris. Orang dok kenal Imam Syafi'i, nama Syafi'i lah. Sebab tu kita letak nama anak kita Syafi'i, kan? Sebab kita tak tahu. Nama dia Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'. Tak sempat tulis mula. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas, ada alif lam, Al-Abbas
bin Utsman bin Syafi' Ibnu Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib. Baru dia jumpa sana, baru jumpa sama-sama bin Abdul Hashim dengan Abdullah, ayah Nabi itu adik-beradik. Cuma Syafi'i itu mari daripada mana? Mari daripada datuk dia yang ke berapa? Idris, Abbas, Osman, Syafi'. Datuk dia yang ketiga. Jadi nama dia Asy-Syafi'i. Biasa orang Arab ni dia akan ambil nama tempat, nama datuk dia, nama kabilah dia. Itu dia bagi. Jadi Al-Muttalib huwa akhu Hashim, anak kepada Abdul Muttalib. Jadi seorang yang cantik orangnya. Allahu Akbar. Sehingga Imam Ahmad kata apa? Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dia kata ma ahadun massa biyadihi mahbarah, tidak ada seorang yang pegang pen, pegang dakwah di tangan dia, illa wali Syafi'i fi raqabatihi minnah, kecuali Imam Syafi'i ada jasa sumbangan dia di atas tengkuk orang itu. Maknanya walaupun kita mazhab apa sekalipun, bila kita belajar ilmu, Imam Ahmad kata ada jasa sumbangan Imam Syafi'i di dalam ilmu yang kita dapat. Walaula Syafi'i ma arafna fiqhal hadis. Imam Ahmad kata kalau tidak datang Syafi'i mengajar kami, kita tak kena fiqhul hadis, fiqhus sunnah. Wa kana al-fiqh muqfalan ala ahlihi, fiqh itu tertutup di atas ahli ilmu, hatta fatahallahu bis-Syafi'i, Allah Ta'ala buka dengan kedatangan ilmu Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian anak Imam Ahmad, dia pelik tengok Imam Ahmad ni kalau berdoa sebut je nama Imam Syafi'i, sehingga ada ahli sejarah mengatakan kana yad'u fi salatihi, Imam Ahmad berdoa dalam solat dia untuk Imam Syafi'i nahwan min 40 sanah, hampir 40 tahun doanya, sampai anak dia pelik. Anak dia kata, ya abati, bapa, ayu rajulun kana Syafi'i, orang siapa dia Syafi'i itu sampai pelik sangat ayah ni berdoa solat gak doa, siapa? Anak dia mungkin tak sempat dengan Imam Syafi'i. Qal ma arafna fiqhal hadis, faqala ya bunayya, wahai anakku, kana Syafi'i kasyamsi lid dunya, Syafi'i ini seperti matahari bagi dunia ini, wa kal afiyati lil badan, seperti ubat kesihatan bagi tubuh badan. Fanzur hal li hadzaini min khalafin aw iwadin, kamu tengoklah matahari dengan ubat afiat ni ada ganti ke tidak. Jadi oleh kerana aku dapat daripada dia ilmu yang banyak, maka aku doakan dia. Jadi pada jemaah, inilah dia panggil fiqhun nafsi, fiqh diri, ilmu hati ulama-ulama salafus salih. Kita tahu Imam Ahmad dengan Syafi'i ada perbezaan. Nanti sampai peringkat Imam Syafi'i hampir dipenjara, dan telah ditangkap, bukan hampir dipenjara, cuma tidak dibunuh, hasil daripada serangan-serangan orang-orang yang ta'assub kepada Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah berlaku. Maka inilah yang dikatakan mengambil pengajaran ataupun iktibar, ibrah daripada Imam Syafi'i, khususnya bagi kita sebagai pendakwah, sebagai orang yang mendukung kebenaran itu, pembela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mungkin kita terlepas pandang daripada perkara ini. Katanya Imam Syafi'i ini orangnya cantik, comel orangnya, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggi orang, jamil, tapi dia suka pakai inai di kepala dia, yakhdab bil hinna. Kenapa? Mukhalafatan lisyiah. Tengok, sebab Syiah tak pakai, dia pakai, untuk nak menunjukkan dia ni tak sama dengan Syiah. Subhanallah. Imam Syafi'i bila dia berjalan dia bawa tongkat, orang muda lagi, dia meninggal tahun 50 tahun lebih, dia berjalan bawa tongkat. Orang kata, ya Imam,
mahadzal asa, apa bawa tongkat di tangan ni? Lepas ni kita pakai beli tongkat dah. Yang jual buku kat luar tongkat bawa dah. Bawa tongkat lepas ni. Imam Syafi'i kata apa? Supaya aku berfikir aku ni seorang pengembara yang bukan nak duduk di sini, pengembara sedang berjalan menuju ke akhirat. Allahu Akbar. Apa lebih hebat daripada ini? Ini kata-kata Imam Syafi'i yang cukup menarik. Bawa tongkat. Jadi kita hari ni kita bimbang kalau bawa tongkat nampak mata tok syekh, nampak hebat dah. Jadi tak usah bawa lah. Saya ada sedikit keuzuran. Kalau pergi Mekah saya bawa tongkat sebab berjalan jauh kan. Tapi kalau sini bawa tongkat untung juga. Bila kita naik kapal terbang, dia akan letak depan sekali, priority. Sekali dengan orang OKU duduk situ. Saya kata malah bawa aku. Nah, nampak lain macam. Jadi tapi untung. Maknanya itu dipanggil tongkat. Jadi banyaklah semalam kita dah sebut beberapa kata-kata Syafi'i. Dalam siri ini saya tambah lagi apa yang tidak disebut ya. Yang dah disebut itu mungkin seorang ulama nama dia Abdul Rahman bin Mahdi. Abdul Rahman bin Mahdi rahimahullahu taala, dialah di antara orang yang minta supaya Imam Syafi'i tulis bagaimana cara nak istinbat, nak mengeluarkan hukum daripada kitab dan sunnah. Maka Imam Syafi'i tulis, dia panggil surat, bahasa Arab kata Ar-Risalah. Itu bukan nama kitab Imam Syafi'i, itu surat yang dihantar kepada Abdul Rahman bin Mahdi. Kata di Ibnu Mahdi, lamma nazartu risalah, setelah aku tengok surat Imam Syafi'i, azhalatni, sangat teruja saya. Teruja dia tengok, li'annani ra'aitu kalama rajulin aqil. Aku tengok ucapan tulisan seorang lelaki-lelaki yang sangat tinggi akal, fasih, bahasa dia cukup indah, nasih, fa inni, maka saya memperbanyakkan doa kepadanya, dan saya tidak lagi berfikir ada lagi orang yang Allah Ta'ala cipta lebih daripada hebat daripada Syafi'i. Itu kata Ibnu Mahdi memuji Imam Asy-Syafi'i. Kata di Daud Az-Zahiri, Daud Az-Zahiri ini asalnya katanya ikut mazhab, kemudian dia ni mempunyai mazhab yang tersendiri, dia panggil mazhab Az-Zahiri. Nanti saya tunjuk di sini beberapa perkembangan fiqh Islam itu duduk di mana. Kata di Daud Az-Zahiri, li Syafi'i minal fadail, bagi Imam Syafi'i mempunyai fadilat yang besar yang tidak ada pada imam yang lain. Yang pertama sekali keturunan yang sangat mulia, dan sihhatu dinihi, agamanya mantap dan akidahnya kuat. Akidah dia seperti akidah salafus saleh, akidah yang dipegang oleh para sahabat dan tabi'in. Dan dia juga orang yang pemurah orangnya, miskin. Imam Syafi'i tidak terkenal dengan seorang yang kaya. Berbeza dengan Imam Abu Hanifah, dia tokeh. Tapi Syafi'i miskin, cuma pemurah. Tidak kata oleh kerana saya miskin tak boleh derma. Tak. Dia derma paling banyak. Sehingga sahabat pembantu dia pegang, ya Imam, janganlah bagi semua duit, belilah barang-barang untuk simpanan untuk anak-anak. Syafi'i kata apa? Ini rezeki hari ini, yang besok Allah hantar yang lain pula. Mana kita ni kalau rezeki kita duk rancang untuk 20 tahun akan datang, tapi dia hari ni esok lain cerita. Subhanallah. Wa ma'rifatuhu bi sihhatil hadis, dan pengetahuan dia tentang sahihnya hadis, dan hadis itu lemah. Nasikh wa mansukh, ada dalam satu ilmu dia panggil ilmu nasikh mansukh. Nasikh tu ilmu hadis ini membatalkan hadis yang lepas. Macam hadis Nabi kita larang daripada ziarah kubur kan. Kemudian Nabi kata ala fazura. Sekarang ni pergi ziarah. Maknanya hadis yang kemudian membatalkan yang pertama. Dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut 10 lawan seorang dalam peperangan. Apa ni? Kemudian bila al-an khaffafallah, sekarang Allah Ta'ala ringankan bagi kamu 2 seorang. Itu dia panggil nasikh mansukh. Dan dia telah menghafal Al-Quran ketika umurnya 7 tahun, dia hafal sunnah Nabi, iaitulah melalui kitab hadis
yang dikumpul oleh Imam Malik, nama dia Al-Muwatta, ketika umurnya 10 tahun. Jadi kesimpulan yang dibuat di sini, Imam Syafi'i mula belajar dengan apa? Dengan kitab dan sunnah, kemudian barulah dia pergi kepada yang lain. Katanya lagi Al-Syafi'i, ya, berkata, Imam Syafi'i kata, al-ilmu ilman, ilmu itu ada dua. Satu lagi dia panggil ilmu din, ilmu agama, iaitulah fiqh. Wa ilmu dunia huwa tib, ilmu perubatan. Wa ma siwahu min asy-syi'ri, lain daripada ilmu ni, daripada ilmu syair, ilmu yang lain-lain itu, anaun wa absun wa abas, meletih dan menghilangkan masa. Maka Syafi'i telah bersyair, kullul ulumi siwal qur'ani mashghalatun illa al-hadits wa ilmal fiqhi fid dini, al-ilmu ma kana fi qala haddatsana wa ma siwa zalika waswasu syayatin. Semua ilmu-ilmu lain daripada Quran, termasuklah ilmu sunnah ini, iaitulah masyghalah, menyibuk belaka tu, sibuk ya, kecuali illa al-hadis, kecuali ilmu hadis. Wa ilmal fiqhi fid din, al-ilmu, manakah ilmu dalam agama ini, maka nafi qala haddatsana, yang ada haddatsana fulan fulan, itu dipanggil ilmu, maknanya sunnah. Wa ma siwa zalika waswas syayatin, lain daripada itu waswas syaitan ya. Kalau kata ini amalan yang ambil daripada mimpi orang tu, mimpi orang ni, Syafi'i kata tidak, al ilmu ma qala haddatsana. Allah, menarik tuan-tuan. Orang tanya dia, Syekh, dengar baik-baik ni, kita nak ambil semangat Imam Syafi'i. Wasu'ila, ditanya Imam Syafi'i, kaifa syahwatuka lil ilmi, bagaimana kesyahwat, mana keinginan tuan untuk mendapat ilmu? Kata Syafi'i, kata, bila aku dengar satu benda, ilmu yang tak pernah aku dengar lagi, aku mengharapkan semua anggota aku, bukan telinga saja, tangan kaki dia, tatana'am, mendapat nikmat, bernikmat dengan ilmu yang aku dengar sebagaimana telinga aku dengar. Subhanallah, dapat ilmu itu dapat nikmat. Orang tanya dia, faqila lahu kaifa hirsu, bagaimana loba tamaknya tuan nak dapat ilmu? Qal hirsul jumu' al-manu' fi bulughi lazzati lil mal, sebagaimana tamaknya orang yang gila kepada harta nak mengumpul harta. Boleh bayang kita. Faqila lahu, orang tanya lagi, Syekh, fa kaifa talabuka lah, bagaimana tuan menuntut ilmu? Qal talabul mar'ah al-mudillah waladaha laisa laha ghairuhu, seperti seorang ibu yang kehilangan anak, yang dia ada anak seorang tu je. Bayangkan kalau orang Kelantan kata cabut ekor, berlari cari anak. Nah, kita anak ramai, apa kali hilang seorang cari juga. Ini dia buat bandingan, orang ada anak seorang kemudian hilang, bagaimana dia cari? Allahu akbar. Qala, kata Syafi'i lagi, sa'adribu fi tulil biladi wa 'ardiha analu muradi au amutu ghariba fa in talifat nafsi falillahi darruha wa in salimat kana ar-ruju'u qariba. Syafi'i ini fasih dalam bahasa Arab, sangat menarik. Kalau kita bolehlah dalam kelas-kelas kita ni kita selit-selitkan sikit syair-syair Imam Syafi'i yang sangat menarik. Jadi dia kata, aku akan mengembara di atas muka bumi ini, timur maknanya di panjang dan luahnya, ana lumuradi, sehingga sampai kepada maksud yang aku nak. Ataupun aku amutu ghariban, aku mati sebagai pengembara, tak balik-balik. Fa in talifat nafsi, kalaulah binasa dah aku ni, mati, falillahi darruha, Allah Ta'ala lah yang balas jasanya. Wa in salimat, kalau aku selamat, kana ruju'u qariban, aku akan balik. Jadi itu di antara kata-kata Syafi'i. Tengok dalam siri yang lepas saya dah sebut di antara ucapan dia yang sangat menarik. Ni ambil, nampak, ambil gambar tu. Imam Syafi'i kata, siapa yang nak Allah Ta'ala buka dada dia, cerahkan hatinya dan terbuka dadanya. Nak tak nak kita? Sangat mustahak, sangat penting. Maka dia kena buat 3 perkara. Yang pertama, bitarkil kalam fi ma la ya'ni,
meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Tak usah. Kita habis masa dengan apa sekarang ni, tuan-tuan? Habis masa dengan handphone kita dah. Geruk tu geruk ni. Dalam geruk tu kalau ada benda baik kita ambil, tapi kalau duduk mengata orang ya, tinggalkan geruk. Jangan. Dalam Quran sebut, kalau kita duduk dalam kumpulan-kumpulan duduk mengatakan orang, innakum idzam misluhum, kamu juga seperti mereka dari segi dosa. Sama. Saya tak kata apa, tapi kenapa awak tak left grupnya? Kenapa tak keluar? Itu kan. Yang kedua, wa tarkiz dzunub wajtinabil ma'asi, meninggalkan, bertobat daripada dosa-dosa yang lepas dan jauhkan diri daripada maksiat yang akan datang. Semua benda maksiat tolak. Yang ketiga, wa yakunu lahu fima baina wa bainallahi khabiyatun min amalin, hendaklah ada di antara dia dengan Allah ibadat secara rahsia. Kita bangun malam beribadat, duduk rumah kita senyap-senyap tak ada orang, ibadat. Tak payah diperdanakan ibadat. Kita ini bila nak ibadat kena perdana, munajat perdana, zikir perdana, selawat perdana. Mari mana perdana-perdana tu? Nah, ini semua ni cerita-cerita yang pelik. Jadi Syafi'i kata, siapa dia buat benda ni, maka Allah Ta'ala akan bukakan hatinya, cerahkan dadanya, dan menyibukkannya daripada melakukan benda-benda yang tidak berfaedah. Subhanallah. Indah tak indah kata-kata Syafi'i? Sangat cantik. Dia punya kata-kata dia memang sungguh indah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pilih dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki mendapat kebaikan, maka Allah akan berikan dia kefahaman dalam agama. Siapa dia Allah Ta'ala nak beri kebaikan, diberinya kefahaman dalam agama. Kata di Syafi'i rahimahullah ta'ala, qiraatul hadis, baca hadis, belajar ilmu hadis itu khairum min salatat tatawwi', lebih baik daripada sembahyang sunat. Jangan lepas ni tak sembahyang sunat dah lagi, tak ada, pakai baca. Wa talabul ilmi afdal min salatin nafilah, menuntut ilmu lebih afdal daripada salat sunat. Allah. Jadi ini kata-kata, kalau kita nak ambil kata-kata Imam Asy-Syafi'i sangat-sangat menarik. Di antara kata-kata dia masyhur, Imam Syafi'i kata, iza sahal hadis fahuwa mazhabi. Iza sahal hadis fahuwa mazhabi. Kalau sahih hadis itu, maka itulah mazhab, maknanya itulah amalanku. Wa iza sahal hadis fadribu biqaulil haid. Contoh, ini pandangan saya, tapi kamu jumpa hadis lain yang sahih, Imam Syafi'i kata fadribu qauli al haid, ambil kata-kata aku campak ke dinding, maknanya jangan duduk pegang lagi. Nah, ini di antara sebab Imam Syafi'i diberi nama, diberi gelaran Nasir as-Sunnah. Sebab dia tidak kata, oh tak boleh, yang saya buat ni makanan yang sudah masak, mana saya sudah istinbat, sudah usul fiqh, sudah apa, kemudian tak boleh lagi walaupun ada hadis. Imam Syafi'i tak kata. Yang katanya kita ya, kita duk kata oh, fiqh ni barang yang sudah masak, hadis dengan Quran tu bahan mentah. Sedap ke dia dah. Imam Syafi'i kata lagi tu lah. Imam Syafi'i kata idza sahal hadis fadribu biqauli al haid. Kalau sahih hadis yang kamu jumpa, kata-kata aku capak ke tepi. Kenapa para jemaah sekalian, tuan-tuan, kita kena ingat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala meninggal 204. Imam-imam hadis yang lain semuanya mari kemudian daripada Syafi'i, lain daripada Imam Malik. Imam Malik je guru dia Muwatta. Yang lain-lain tu duduk di mana? Duduk di belakang Imam Asy-Syafi'i. Yang banyak lagi selepas daripada itu, kita boleh tengok dari sudut tahun-tahun imam-imam yang besar, yang panggil imam yang 4 ini. Jadi barulah kita nampak perjalanan. Jadi ada orang kata semua benda sudah terkumpul. Tidak, belum lagi, belum terkumpul. Ini dia panggil imam-imam mazhab yang mempunyai pengikut awal kurun kedua sehingga kepada tahun 320 Hijri, iaitulah seramai 13 orang. Sufyan ibn Uyainah di Mekah, Malik bin Anas Madinah, Hasan Basri di Basrah, Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri di Kufah, Iraq, Al-Auza'i Imam Ahlus Syam,
Imam Syafi'i dan Al-Laits di Mesir, Ishaq bin Rahawayh di Naisabur, Abu Thawr, Imam Ahmad, Daud Az-Zahiri, Ibnu Jarir At-Tabari di Baghdad. Ini 13 imam Ahlus Sunnah yang dikira sebagai mujtahid. Cuma nasib mereka tidak seperti nasib imam yang 4. Nasib mereka tidak seperti nasib imam yang 4. Yang 4 ni Allah Ta'ala kabulkan mereka dan diberi adanya pengikut. Maka lahirlah Imam Abu Hanifah, lahir pada tahun 80, meninggal 150. Kena ingat tarikh ni. Lepas ni akhir sekali kita nak tanya dan kita bagi hadiah siapa boleh jawab. Tidak ada pertandingan, hanya orang panggil galakkan. Yang kedua, Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas lahir tahun 93. Dia meninggal tahun 179. Jadi Imam Syafi'i sempat berguru dengan dia berapa tahun? Lahir tahun 150, baru lahir. Kemudian lepas pada dia hafal Muwatta, umur dia 10 tahun, baru dia pergi jumpa Imam Malik di Madinah. Kemudian datanglah Imam Syafi'i 150, meninggal tahun 204. Imam Ahmad 164, meninggal 241. Mana adik bongsunya duduk di mana? Duduk di Imam Ahmad. Tapi yang mujtahid seluruhnya berakhir dengan wafatnya Ibnu Jarir At-Tabari pada tahun 320. Itu dia panggil berakhirnya imam mujtahid. Selepas daripada itu bermulalah asr at-taqlid. Mula mari taklid. Taklid tu ada tahap lah, turun naik orang panggil. Ada taklidnya sampai peringkat ta'assub, ada yang taklid hanya sekadar mengambil manfaat daripada ijtihad imam-imam yang sudah sebelum mereka. Jadi mari ramai. Kalau kita nak tengok pengikut imam mazhab Syafi'i saja, ansar mazhab Syafi'i yang dikira orang yang mujtahid, tapi mereka tidak nak mengambil ijtihad sendiri. Jadi lahirlah seperti Imam Al-Muzani contohnya, kawan Imam Syafi'i. Muzani ni rahimahullah ta'ala, tuan-tuan, dalam kitab dia Mukhtasar Muzani bercanggah je dengan Imam Syafi'i. Kalau ada orang rajin nak buat apa ni, Allahumma salli ala Muhammad, nak buat tesis, dia boleh ambil perbezaan di antara pandangan Imam Syafi'i dengan beberapa sahabat dia yang dekat, Muzani, Al-Buaiti, Yahya bin Rabi' bin Sulaiman dan lain-lain ulama yang ada pandangan. Baru kita buat. Dalam kajian yang ana buat waktu menulis tesis PhD, satu tajuk yang saya buat iaitulah kajian kepada ulama mazhab Syafi'i di kurun ni selepas daripada berakhirnya waktu Imam Mujtahid. Imam Mujtahid berakhir bila? Tahun 320 kan. Saya kaji sekitar selepas daripada itu, iaitulah sewaktu meninggalnya Abu Sa'id Istakhri pada tahun 328. Abu Sa'id Istakhri yang ana sempat kumpul pandangan dia 240 masalah. 240 masalah, 150 tak sama dengan mazhab. Bermakna zaman tu masih lagi ulama berani mengeluarkan pandangan, berani mengeluarkan pendapat, sebab orang belum lagi timbul zaman ta'assub. Taklid sudah ada tapi tidak ta'assub. Maknanya dia taklid ikut imam, tapi apabila mereka dapat dalil yang berbeza, dia akan kemukakan dalil, tidak mengikut sebagaimana yang ada. Baik, kita terus lagi dengan beberapa Imam Syafi'i kata apa? Syafi'i rahimahullah ta'ala banyaklah kalau kita nak tengok. Tadi Iza Sahal Hadis bahwa mazhabi ada satu kitab, tuan-tuan tengok, nama kitab dia ditulis oleh Syed Bashamfar, orang Jeddah. Dia kumpul hadis-hadis ma'allaqa alaihi Syafi'i bi sihhatil khabar. Imam Syafi'i kata, in sahal hadis qultu bihi. Kalau hadis ini sahih, aku ambil pandangan ini. Tapi bagi dia hadis tak sahih. Bila bagi dia hadis tak sahih, dia tak ambil. Jadi Dr. Said ambil
hadis-hadis tersebut dia kumpul semula. Rupanya yang Syafi'i kata tak sahih pada ijtihad dia tu mengikut penilaian ulama hadis yang mutaakhir, yang telah setelah dikumpul semua hadis itu sahih. Jadi macam dalam tuduhan-tuduhan yang tak baik nanti, orang tuduh kata Imam Syafi'i ini Mu'tazilah. Dia panggil i'tizal. Ada unsur Mu'tazilah sebab apa? Sebab sewaktu Imam Syafi'i pergi ke Madinah, dia jumpa dengan satu orang. Dengar cerita dia sikit lah. Orang ni macam-macam dalam bab nak tuduh-tuduh ni mudah. Imam Syafi'i kena dah. Dia pergi jumpa seorang yang bernama Ibrahim bin Abi Yahya Al-Aslami. Jadi orang ni orang Madinah, dia pernah berguru dengan Imam Malik di zaman kecilnya. Jadi Imam Syafi'i tak jumpa riwayat lain. Nak riwayat hadis itu yang dia dapatnya daripada Ibrahim bin Abi Yahya Al-Aslami. Maka dia pun kata, haddasani man la attahim, telah menceritakan hadis ini daripada guru yang aku tak tuduh dia tak baik. Imam Syafi'i tidak menamakan Ibrahim ni sebab dia ni dituduh ada pengaruh Mu'tazilah. Cuma dia kata orang yang aku tak ma'attahim. Tapi kalau di sisi ulama hadis yang lain mengatakan ya Ibrahim bin Abi Yahya ini matruk. Matruk mana orang yang memang tak boleh dipakai dia punya. Jadi itu dia panggil. Maka orang petuduh Imam Syafi'i sebagai mengandungi ada unsur Mu'tazilah. Jadi tuan-tuan kena ingat. Adakah Imam Syafi'i menukilkan pandangan itu menjadikan dia Mu'tazilah? Kita kata tidak. Sebab dia muttar. Sedangkan Imam Syafi'i telah menulis kitab mencerca Zamma al-Kalam, mencerca ilmu al-Kalam, dan dengan sangat begitu kuat. Takkanlah Imam Syafi'i nak jadi Mu'tazilah pula. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beberapa kata-kata dia sama dalam kitab dia Al-Um, dia kata apa? Kita beriman dengan nama-nama Allah dan sifatnya ala ma qala Allah, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut, wa ala ma qalahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang disebut oleh Nabi, wa ala ma alaihi ashabu Muhammad wattabi'una lahum bi ihsan. Itu. Jadi orang boleh tuduh macam-macam. Maka Imam Syafi'i rahimahullah taala sangat berat dia, sangat banyak masalah-masalah yang timbul ke atasnya. Jadi sebelum kita pergi kepada ijtihad atau dia panggil tajdid Imam Syafi'i, ana juga nak ambil beberapa kata-kata hikmah Imam Syafi'i, benda-benda pelik. Dengar ni, khususnya bagi muslimat ni penting cerita ni. Imam Syafi'i kata, ra'aitu bil madinati arba'a ajaib. Aku tengok di Madinah ada 4 benda pelik. Tulis. Di Madinah ni ada 4 benda pelik. Lam ara misluha qat. Aku tak pernah tengok lagi di tempat lain. Yang pertama, ra'aitu jaddatan. Aku tengok seorang nenek, umur dia 21 tahun. Kau nak agak kita. Nah, ada sini nenek 21 tahun tu tak jumpa suami lagi. Kalau tempat kita ini nak habis universiti, dia sudah jadi nenek. Macam mana pula jadi nenek ni? Sebabnya dia cukup tempoh kahwin. Jadi 21 tahun lah umur dia. Jadi perempuan ni paling awal boleh kahwin contohnya umur 9 tahun. 9 tahun kahwin. Bila kahwin lepas 9 bulan 10 bulan tu boleh anak. Jadi umur dia 10 tahun dapat anak kan. Bila dapat anak, jadi anak dia pula umur 10 tahun 9 tahun pula berapa dah? 19 20 tahun. Jadi 21 tahun sudah jadi nenek. Kena balik semula ke zaman Syafi'i buat kita ni dah. Dia kata, mana boleh kahwin budak kecil? Tak usah kahwin. Yang pentingnya Syafi'i kata, aku tengok benda pelik di Madinah. Umur 21 dah nenek. Aku tengok seorang laki-laki dijatuhkan hukuman muflis oleh qadi kerana hutang dia secupok daripada biji nawar atau mana biji kan. Dia butas biji ni tak payah dijatuhkan hukuman muflis. Ini pelik. Dan aku tengok seorang laki-laki yang sudah tua,
Khadik ni maknanya uban belakang rambut dia ni, tapi dia pakai inai nak suruh nampak muda. Duduk berjalan ke rumah orang-orang yang penyanyi-penyanyi ni, duk ajar menyanyi. Jadi dia panggil guru muzik, guru lagu-lagu. Tua ke diri dah kita. Nah. Yang ke fa iza hadaratis salah, dia berjalan boleh pergi ajar orang tu, ajar orang ni menyanyi. Fa iza hadaratis salah, bila masuk waktu solat, salla qa'idan, solat sambil duduk. Saya kata ini ada masalah juga kita ni. Kadang-kadang kita berjalan sana sini, tapi bila sampai waktu solat, duduk atas kursi. Berlaku tak berlaku buat kita ni? Dia tu, ustaz jangan buat tuduhan tak baik dah. Kita duduk atas kursi sebab sakit lutut. Sakit lutut tapi berjalan boleh, itu masalah. Ada orang yang tak boleh duduk sebab dia punya sakit belakang, dia panggil disk kan, dia tak boleh duduk. Berdiri boleh, maka dia kena berdiri solat. Nantilah bab solat ni kita masuk dalam cerita lain, cerita bab kita belajar fiqhus solah li ashabil a'zar, fiqh solat orang-orang uzur. Nanti kita buat daurah fiqh solat. Yang keempat, kata Syafi'i, aku tengok seorang laki-laki menulis dengan tangan kiri, orang panggil kidal ya, dan lebih cepat daripada orang menulis tangan kanan. Syafi'i kata itu benda pelik yang dia tengok lah. Zaman kita ni tak pelik dah, ramai orang kidal lah. Tama-tama waktu makan ramai sekali kidal. Kalau makan dengan sudu, kalau makan dengan sudu, kidal tak kidal? Kidal selalu dah. Ingat, makan dengan sudu tak menyalahi sunnah, tapi makan dengan tangan kiri salah tak salah? Salah. Kena ingatlah, sambil-sambil cerita tu, sambil-sambil pengajaran kena ambil, kalau tidak rugi kita. Allahu Akbar. Satu lagi cerita lain pula. Syafi'i kata, aku tengok seorang laki-laki di Madinah ni, dia ada gulam ni pembantu dia, hamba dia yang tak apa cerdik dengan kita ni. Jangan mikir lagu ni takut jadi tak cerdik ya. Dia kata, kamu pergi beli tali 30 hasta, pergi beli tali 30 hasta, dia bagi duit. Budak ni pun tengok ke tokel dia, Syekh, dia kata panjang 30 hasta, lebar dia besar mana? Orang tahu dah tali besar mana, tali Allahu Akbar. Faqala lahu, dia kata, lebarnya musibah aku ni ditimpa musibah, lebarnya sebesar mung, itulah dia kata. Tanya benda boleh dia kata, jadi dia dah panjang 30 hasta, lebar dia berapa hasta, macam begitulah soalan. Itu zaman Imam Syafi'i. Kena cerita juga zaman kita kali. Zaman kita ni ada seorang pelajar, dia tak pernah bertanya dalam kelas. Duduk dalam kelasnya ya, tak pernah tanya. Orang kata tanya, tak tanya. Bila mari bulan Ramadan, ustaz dia mengajar bab puasa. Dia kata kita kena berpuasa, tak boleh makan, bermula daripada terbit fajar sehinggalah jatuh matahari maghrib. Dia angkat tangan selalu nak tanya. Bila angkat tangan nak tanya, ustaz kata orang lain stop, bagi peluang, ini benda ajaib berlaku. Kalau tak aja tanya, pernah tanya. Dia kata, ustaz, saya nak tanya soalan. Nampak cemah dia. Ustaz kata apa? Dia kata, ustaz kata kita kena puasa, tak boleh makan daripada terbit fajar sampai jatuh matahari. Betul? Betul. Soalan awak, soalan sayanya, kalau matahari tak jatuh macam mana? Ustaz dia kata, baiklah, mu jadi macam biasa, tak tanya dia. Kalau mu tanya, nampak sangat cerdik awak tu. Allahu Akbar. Kita tu kali setengah-setengah jemaah ni, bila orang tanya soalan, tak apa nak tanya dah, takut jadi lagu tu lah. Baiklah, kita pindah lagi. Itu di atas benda pelik yang berlaku. Kemudian kita pergi kepada kenapa dia panggil ijtihad Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini dia panggil mujaddid, sebagaimana kata Sayyidina Imam Ahmad kata, mujaddid kurun yang pertama siapa? Umar bin Abdul Aziz. Mujaddid kurun yang kedua siapa? Imam Asy-Syafi'i. Itu Imam Ahmad yang letak. Tapi kalau mengikut mazhab lain tak, dia kata imam dia lah, apa-apa, kenapa nak pergi ke Syafi'i? Kita ada imam sendiri lah, kita ambil yang orang yang besar. Apa makna mujaddid? Mujaddid ini iaitulah orang yang
menyusun semula. Nak tajdid agama tak ada. Agama kita innad dina indallah al-Islam. Agama yang dimari di sisi Allah Taala agama Islam. Jadi tak ada lah agama baru. Kalau agama baru tu ajaran sesat nama dia. Makna tajdid iaitulah muhawalat, percubaan untuk menyusun kitab-kitab, menyusun istinbat dan sebagainya kepada perkara-perkara yang baru. Dalam bahasa sekarang ni dia panggil fiqh an-nawazil. Fiqh kepada benda baru. Benda sekarang ni hari-hari ada benda baru. Tuan-tuan boleh tanda antara benda baru yang menyusahkan para ulama siapa? Iaitulah para doktor dan ahli-ahli perniagaan. Mereka inilah yang menyusahkan para ulama. Doktor ada je saja. Baru ni orang duk cari masalah HIV kan. Ni sibuk dengan vaksin pula. Nak cocok ke tak cocok anak. Ulama bersidang letih gitu. Kalau ulama yang bersidang selesai masalah. Yang ulama Facebook nduk ulah tu masalah besar. Jadi ini lawan hukum Tuhan lah, apa ni vaksin. Saya pun tak nak masuk dalam bab ni. Kita sebagai mufti lah bercakap tajuk ni. Ya. Jadi perkembangan fiqh Syafi'i, dia panggil Syafi'i itu mujaddid. Apa makna mujaddid? Iaitulah menggunakan ijtihad dia untuk mengeluarkan fatwa-fatwa yang sesuai dengan masa. Jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sebut bagi setiap ra'sikum mi'ati sanah, setiap 100 tahun itu akan ada mujaddid. Man yujaddidul hadinaha, orang innallaha yab'atsu li hadzal ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidul hadinaha. Allah Ta'ala bangkitkan seorang dalam setiap awal tahun tu seorang mujaddid. Cuma siapa dia? Payah kita nak kata. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dengan kata Nawawi ni, ketika menafsirkan hadis walan tazala hazil ummah qa'imatun ala amrillah, sentiasa ada di kalangan umat ini orang yang berdiri menegakkan agama Allah. Imam Nawawi kata tidak semestinya seorang. Jadi kalau mujaddid dah ada dah, di mana? Di Mekah. Jadi tak ada sini. Imam Nawawi kata boleh jadi mereka ini terdiri daripada pelbagai. Orang ni tajdid dalam bab hadis, orang ni tajdid dalam bab fiqh, orang ni tajdid dalam bab yang lain, dalam bab jihad. Maka Imam Nawawi kata tidak semestinya terkumpul di satu orang, boleh jadi banyak orang. Jadi kita tak boleh kata siapa-siapa. Kalau kita kata saya lah mujaddid, tak. Dia kata dia ni apa ni, sedar ke tidak cakap tu. Tapi ada orang yang mengaku dia lah mujaddid. Tak payahlah. Baru ni sudah ada mujaddid di Malaysia, sudah ada. Tak ingat? Sekitar tahun 80-an dulu kan? Itu hampir-hampir nak jadi dah tu. Nasib baik kerajaan Malaysia cepat-cepat sekat. Kalau tidak, dia lah mujaddidnya. Kesekat mujaddid Imam Mahdi sekali. Jadi sudah ada orang-orang macam ni. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala disebut dengan nama mujaddid, artinya orang yang menghidupkan ruh at-tajdid pada waktu dia tu. Jadi Imam Syafi'i ini, tuan-tuan kena tengok dalam sejarah pengembaraan Imam Syafi'i. Dia mengembara perkembangan fiqh Syafi'i, lahirnya mazhab Syafi'i, penyebarannya, dan berlakunya dua mazhab Imam Syafi'i. Dia panggil mazhab qadim dengan mazhab jadid. Ini panggil, tengok dia punya carta kedudukan mazhab. Imam Syafi'i telah berhijrah kali yang pertama. Kali pertama dia ni hijrah daripada Mekah pergi ke Iraq. Dan dia juga ada yang kali yang pertama mula-mula sekali bukan hijrah, dia dibawa, ditangkap sebab dia dituduh sebagai Syiah. Pernah Syafi'i ini dituduh sebagai Syiah. Kononnya Imam Syafi'i ini duduk dengan satu kumpulan nama dia Alawiyin. Tahu mana Alawiyin? Orang-orang yang mengikut Al-Abbad, mengikut Sayyidina Ali, nak lawan kepada Abbasi. Sedangkan pemerintah pada masa itu dia panggil pemerintah Al-Abbasi. Maka Imam Syafi'i telah ditangkap dan dibawa ke khalifah. Bila nak bicara di khalifah,
dekat dengan khalifah ada seorang tokoh yang bernama Muhammad Ibnul Hasan. Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani. Ini Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullah taala ni ada dekat khalifah. Jadi Imam Syafi'i minta supaya ini pada tahun 184, tanda 184, ketika umur dia 34 tahun. Jadi itu dia panggil ujian. Ditangkap. Waktu nak berbicara dia kata, ya khalifah, saya bukan Alawi. Aku ni bukan pengikut Ali, tapi aku ni keturunan Quraisy. Sama denganmu juga. Pupu Abbasi ambil daripada keturunan Abbas, sama juga Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi kita ni anak beranak, kenapa pula kamu tuduh macam ni? Akhir sekali Imam Syafi'i tidak dijatuhkan hukuman. Hak lain habis kena. Maka dia tinggal di Baghdad. Untuk apa tuan-tuan? Allah Ta'ala nak beri rezeki kepada Imam Syafi'i berjumpa dengan murid Imam Abu Hanifah, iaitulah Syekh Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani. Bila dia berjumpa, dia kata apa? Dia telah berguru, berbincang dengan Muhammad bin Hasan ilmu Imam Abu Hanifah. Tak mungkinlah Imam Syafi'i jumpa Abu Hanifah. Abu Hanifah mati tahun berapa? Kena ulang balik cerita ni. Jawab Iman. Imam Abu Hanifah mati tahun berapa? 150 Hijri. Waktu Imam Syafi'i lahir. Jadi takkanlah berlaku berjumpa. Jadi dia boleh berjumpa dengan murid Abu Hanifah, iaitulah Imam Muhammad bin Hasan. Maka bila dia jumpa, dia dapat satu ilmu baru. Dapat ilmu baru, suatu perbincangan yang berasingan. Waktu Imam Syafi'i duduk di Madinah, di Hijaz, dia hanya belajar ilmu Imam Malik. Ilmu Imam Malik, ilmu yang banyak berpegang kepada nas. Bila pergi kepada Imam Abu Hanifah, ilmu Imam Hanifah dia sebut dengan nama perpecahan dua aliran madrasah. Madrasah Ibnu Abbas di Hijaz, madrasah Ahlul Hadis, dia berpegang dengan hadis. Di Iraq dia panggil madrasah Ahlul Ra'i, orang yang banyak menggunakan kias. Sehingga kita ni kadang-kadang tak boleh pakai Abu Hanifah tu, dia tak pakai hadis. Dia pakai hadis, tetapi dia punya penafsiran hadis berbeza dengan Ahlul Hijaz. Ahlul Hijaz dia pegang hadis yang zahir habis. Contohlah saya buat yang paling simple untuk tuan-tuan nampak. Zakat fitrah. Zakat fitrah dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Ahlul Hijaz, Ahlul Hadis, kena bayar dengan apa? Bayar dengan makanan. Jangan kata dengan berah tak ada masa tu. Dia terbayar dengan berah tak, bayar dengan gandum, dengan makanan qut. Bila kita pergi ke Iraq yang disebut dengan nama mazhab Ahlul Ra'i, mereka ini mengambil hadis yang menyebut tentang apa tadi? Menyebut tentang zakat fitrah, maka diambilnya hadis. Nabi kata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin. Ambil zakat fitrah tu Nabi kita fardu segantang daripada gandum, bali, tamar, susu beku, 6 perkara. Jadi orang Ahlul Hadis tak sah bayar zakat fitrah tidak dengan makanan. Mari madrasah Ahlul Ra'i di Iraq, dia kata apa? Mari hadis tak sini. Hadis ni tepat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah Nabi nak kongkong fitrah tu kepada makanan, ataupun ada hadis lain yang menghuraikan? Maka dia ambil hadis lain. Nabi kata urnuhum anit talab, kayakan mereka daripada meminta pada hari raya. Maka Imam Abu Hanifah mengambil hadis ni, mengatakan maksud nabinya supaya kita beri bantuan zakat pada mereka supaya mereka dapat berhari raya. Orang berhari raya nak makan saja ke nak pakai? Nak kasut, nak selipar, nak beg, nak pakaian, nak jubah. Jadi takkanlah dengan makanan boleh jadi jubah. Maka Imam Ahmad kata boleh kita ambil nilai makanan, secupak gandum
berapa harga dia, maka diambil harga, dibayar kepada fakir miskin atas nama zakat fitrah. Nampak dah dia punya. Jadi kita jangan kata, oh ahlul ra'yi ini banyak guna kias, tak guna hadis. Tidak, mereka guna hadis, tetapi penafsiran hadis itu kepada realiti keadaan. Alhamdulillah, kalau tuan-tuan tengok semalam dalam fiqh 4 mazhab, nampak tak nampak? Penggunaan fiqh-fiqh lain itu sangat relevan dengan semasa hari ini. Banyak sekali fatwa-fatwa dalam mazhab lain yang telah dipakai dalam bab keuangan, di dalam bab kesihatan, dan dalam bab beberapa perkara yang kita ada hari ini. Alhamdulillah. Untuk ni, mesti orang nak pergi haji, semua diajar supaya mengambil pandangan majoriti ulama yang mengatakan tidak batal wuduk sentuh perempuan. Kita lagi duk kerahai, saya Syafi'i tulen, betul lah Syafi'i tulen, tapi nak pergi Mekah sanggup ada ambil wuduk tu? Dengar ada orang cerita ambil wuduk 8 kali. Dia kata saya ni Syafi'i tulen. Oh, dah, tak apa, tulen ke tulen. Dia pun nak ambil wuduk nak pergi tawaf. Siapa dekat masjid langgar orang perempuan, batal wuduk, keluar pergi ambil. Kali yang kedua, yang ketiga dia sabar lagi sampai 8 kali. Cukup kali yang 8 dia letih dah, penat dah, aku tak larat dah macam ni. Ginilah dia kata, hak lepas kali 8 ni, yang ke-9 ni, siapa langgar aku semua laki-laki belakang. Laki-laki belakang, senang ke dia dah, laki-laki belakang. Jadi bila mari orang langgar dia, kawan dia sebelah kata, tu makcik langgar tu, laki, dia kata. Ini dia panggil mazhab apa ni? Mazhab kerah kepala. Mana ada dalam mazhab? Mana ada fiqh lagi tu? Jadi kalau kita menerima pandangan kepelbagaian mazhab yang disebut sebagaimana rahmat dalam perbezaan, tuan-tuan tengok dah satu buku yang saya tulis ni. Buku ni baru keluar, nama dia Rahmat dalam Perbezaan. Saya cuba nak kemukakan di sini supaya pergeseran kita dalam masalah khilaf ini boleh kendur sedikit. Nak hilangkan tak mungkin hilang. Kalau orang bermimpi, dikata kita nak jadi oleh kerana kita mazhab Syafi'i sini tak ada pandangan lain di zaman langit terbuka hari ini, saya kata itu mimpi di siang hari. Tak mungkin nak jadi satu, tak mungkin. Sebab di zaman sahabat-sahabat, mari khalifah jumpa dengan Imam Malik rahimahullah taala. Dia kata, Imam Malik, aku nak ambil kitab Muwatta'mu ni, nak pergi gantung di Kaabah dan nak hantar ke semua gubernur-gubernur negara supaya mereka ajar kitab ini saja dalam dunia ni, jangan ajar yang lain. Patut Imam Malik seronok, ada banyaklah royalty dapat. Imam Malik kata, apalah, jangan buat khalifah, sebab sahabat-sahabat Nabi telah bertebaran di seluruh dunia. Tengok apa yang jadi. Ibnu Mas'ud pergi ke Iraq. Ibnu Mas'ud murid kepada Sayyidina Umar bin Khattab, dia pergi ke Iraq dan dia yang mengasaskan madrasah Ahlul Ra'yi di Iraq. Baik, balik semula kepada cerita Imam Syafi'i. Hak ni kita dia tak kena buat tajuk khas. Tajuk dia perkembangan fiqh dalam dunia Islam. Ini kita fokus pada Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah taala, bila dia dapat ilmu baru, ilmu bagaimana pandangan Ahlul Ra'yi ketika membincangkan hadis-hadis yang sampai kepada mereka. Jadi Imam Syafi'i alhamdulillah dia telah dapat campur di antara madrasah Ahlul Hadis dengan madrasah Ahlul Ra'yi. Jadi bila dia campur, maka timbullah kematangan ilmu di dalam dua aliran pemikiran. Jadi itu dia panggil, ditambah pula dengan ilmu, dengan kecerdikan akal Imam Syafi'i itu sendiri, seorang yang cerdik, yang pintar, boleh ilmu pula, maka dialah yang telah meletakkan ilmu, dia panggil ilmu ar-risalah, ilmu usul al-fiqh. Jadi Imam Syafi'i balik semula ke tempat dia. Kemudian dia pergi lagi kali yang kedua ke Baghdad, iaitulah pada tahun 195, jadi hampir 9 tahun lepas pada kali yang pertama. Fi Baghdad wasanya fi Masar. Dan maka dia mula tulis kitab Ar-Risalah dalam kitab Usul Al-Fiqh. Jadi alhamdulillah Imam Syafi'i, kerana itulah Imam Ahmad rahimahullah taala dikata apa? Kami dulu masing-masing duk laknat orang yang pegang hadis, duk kata ke orang yang berpegang dengan kias. Orang yang kias kata orang ahli hadis tak pandai. Jadi kata Imam Ahmad rahimahullah taala, dia kata apa?
bila mari Imam Syafi'i, dia telah buka kepada kita dan menghapuskan tuduhan-tuduhan tersebut. Jadi pasal itulah saya pelik bila orang mari zaman kita hari ni, oh dia tu mengaji hadis tu tak pandai fiqh. Oh, dia ni hok belajar fiqh pula, orang hadis kata, oh, dia tu mengaji fiqh tu tak pandai hadis. Jadi letihlah kita lagi tu. Sedangkan Imam Syafi'i telah menggaul, telah mencampur dua aliran itu. Jadi ada kenapa? Sebab ada orang tanya, ketika Imam Syafi'i pergi kali yang kedua duduk di Baghdad rahimahullahu taala, maka dia telah bertemu dengan suatu masa yang gawat, iaitulah masa pemerintahan Al-Ma'mun. Abdullah Al-Ma'mun ni, Abdullah Al-Ma'mun inilah orang yang terpengaruh dengan falsafah dengan Mu'tazilah, sehingga dia telah berkata Al-Quran itu makhluk. Siapa dia tak kata Quran makhluk, dipenjara dan dipukul. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kata, aku tak boleh duduk di Iraq ni di bawah satu kumpulan yang memerintah yang tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Syafi'i kata, baiklah aku pergi ke Mesir. Baiklah dia nak pergi ke Mesir. Dan ketika itu, selepas daripada itulah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala terkena dengan fitnah khalqul Quran, makhluk Quran itu makhluk, dan dia telah dipukul. Dipukul oleh siapa? Oleh dalam penjara. Tapi Imam Ahmad ni imam yang sangat hebat. Saya bila sebut Imam Ahmad dipukul, seolah-olah ternampak depan mata kita bagaimana dia dalam penjara. Ulama, orang yang hebat, orang yang warak dipukul. Kata kalau kita baca dalam Imam Ahmad, mungkin lain kali kita boleh tambah lagi. Kitab yang saya pegang nama dia Ma'al A'immah. Ini kitab ni menarik. Kalau orang boleh baca Arab, baca. Sangat mumtaz. Kita baca seronok. Jadi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ketika dia dipukul, orang tengok mulut dia bergerak, dia baca apa? Jadi lepas pada dia penjara, orang mari tanya, Syekh, kami tengok waktu tuan dipukul, tuan duduk baca, ada bacaan apa? Kalau kita hari ni nak minta ilmu kebal lah juga tu kan. Sehingga orang yang menulis kata apa? Kalaulah pukulan itu dipukul seekor gajah, mati gajah. Tapi dipukulnya Imam Ahmad. Imam Ahmad kata rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata waktu aku dipukul itu, kain dia hampir tercabut. Seluar yang dia pakai itu hampir tercabut, tinggal benang kecil je lagi. Dia kata, aku berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, sekiranya apa yang aku pegang ini benar, janganlah terbuka auratku. Allahu Akbar. Sekiranya apa yang aku pegang ini benar, jangan dedah aurat. Jadi benang itu tak tercabut, sehinggalah selesai dipukul. Berdarah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Syafi'i ketika dalam keadaan fitnah Al-Ma'mun ini, dia tak tahan duduk di Iraq. Maka itulah dia kata, sebab dia duduk sekejap, kemudian dia pergi ke Mesir. Jadi bila sampai di Mesir, bila sampai di sana, Imam Syafi'i sekali lagi bertemu dengan fiqh yang lain pula. Dia panggil fiqh Al-Lais Ibnu Sa'ad. Yang saya sebut tadi, Al-Lais Ibnu Sa'ad ini murid Imam Malik. Kata di Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia kata Al-Lais afqahu min Malik. Al-Lais afqahu min Malik. Lais itu lebih alim daripada Imam Malik, tetapi malangnya dia tidak ada pengikut seperti Imam Malik rahimahullah ta'ala. Jadi Lais bin Sa'ad, bila Imam Syafi'i jumpa di sana, bermakna Al-Lais juga telah berubah. Lais belajar Imam Malik, kemudian dia bawa ke mana? Bawa ke Mesir, dan dia juga telah berubah pandangan-pandangan dia yang tersendiri. Maka timbullah yang sebut tadi, tengok Syafi'i dengan Al-Lais bin Sa'ad di Mesir. Bila sampai di sana, Imam Syafi'i telah diajak oleh orang duduk, mari duduk sini. Imam Syafi'i tak mau. Dia pergi duduk di rumah akhwal. Akhwal ni orang panggil pak saudara dia di sebelah ibu. Dia kata ini ikut sunnah, sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila sampai di Madinah, dia pergi duduk di Bani Najjar, sebelah mak dia, sebelah adik ibu. Jadi Imam Syafi'i sampai di Mesir, dia pergi duduk di apa ni, Bani Al-Azdi, sebab ada kaitan dengan mak dia, dia sudi keturunan. Subhanallah. Baik, mungkin kita tengok bila Imam Syafi'i berada di Mesir,
dia telah tarik balik dia punya fatwa, pandangan dia di Iraq lebih kurang 20 masalah ataupun 22 masalah. Maka timbul dia panggil mazhab al-jadid, mazhab al-qadim dengan al-jadid, al-qadim al-jadid. Jadi mazhab al-jadid ini bermula di mana? Di Mesir. Ketika Imam Syafi'i ada di sana, dia tarik balik pandangan dia tarik balik 22 masalah. Tarik balik 22 masalah. Jadi tengok, kalau ada masalah kita tengok apa yang dia tarik balik itu. Jadi Imam Syafi'i, dia tengok beberapa pandangan Imam Malik tidak tepat pada ijtihad Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i sekali-kali tak pernah menyebut Imam Malik dengan perkataan tak baik. Ini dia panggil akhlak adab. Berbeza. Akhirnya Imam Syafi'i telah menulis, sebelum dia tulis tu, dia sampai di Mesir, dia tengok ramai pengikut Imam Malik dah mula ta'assub. Bila Imam Syafi'i kata ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari syekh-syekh yang ikut Imam Malik kata, "La, ini pandangan Malik." Imam Syafi'i kata apa? Wallahi ajib. Aku kata ini pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu kata ini pandangan Malik, ini benda pelik. Maka Imam Syafi'i terpaksa menulis sebuah buku kitab, nama dia Khilaf Malik. Tapi Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i kalau dia sebut Imam Malik, dia tak sebut nama, dia sebut ustaz. Qala al-ustaz. Kalau kata qala al-ustaz, orang tahulah itu Imam Malik. Begitu hormat dia kepada guru dia, sampai begitu. Jadi bila Imam Syafi'i tulis kitab Khilaf Malik, setahun dia tak keluarkan buku itu. Tak berani nak keluar. Sama ada tak berani itu sebab takut pengikut Malik mengamuk, ataupun orang panggil tak sampai hati, nampak sangat kita bercanggah dengan guru. Tetapi akhirnya kata di Syafi'i, summastakhar. Setahun aku duduk simpan, aku tengok pengikut Imam Malik ni masih kuat lagi, ta'assub dia semakin menjadi-jadi. Maka Imam Syafi'i beristikharah. Bila istikharah, Allah Ta'ala cerahkan dada dia, sebarkan kitab. Bila Imam Syafi'i sebar kitab, maka bermulalah pengikut-pengikut mazhab Malik di Mesir mula kritik, mula cerca dia. Tapi zaman tu tak ada Facebook, tahan sikit lah. Ada yang bawa tuduhan kepada Imam Syafi'i ini, pergi kepada wali Mesir, pergi kepada pejabat agama Mesir, minta supaya halau keluar Syafi'i daripada Mesir. Sudah berlaku episod Nasirus Sunnah. Imam Syafi'i dihalau keluar daripada Mesir kerana apa? Kerana dia membela sunnah Nabi, menyalahi pandangan imam yang lain. Rahimahullahu Asy-Syafi'i rahmatan wasi'ah. Jadi kata di Al-Razi, Imam Al-Razi yang menulis tentang sejarah hidup Syafi'i, dia kata apa? Lamma wada'a Syafi'i kitabahu ala Malik, tatkala setelah Imam Syafi'i menulis kitab menegur, mengkritik pandangan Imam Malik, zahaba ashab Malik ila sultan. Pengikut Imam Malik bawa kitab ni pergi report kepada sultan, raja, dan minta supaya Syafi'i dikeluarkan daripada Mesir. Kalau zaman tauliah, tarik tauliah lah tu. Ataupun disenarai blacklist, tidak dibenarkan masuk negeri Mesir lagi. Jadi tak pelik lah kalau ada senarai-senarai yang keluar tu, tuan-tuan jangan duduk rasa susah hati lah. Imam Syafi'i sudah di blacklist di Mesir. Allahu Akbar. Jadi Imam Syafi'i bukan hanya menegur, mengkritik mazhab Imam Malik saja, tetapi dia juga mengkritik mazhab Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya di Iraq. Imam Syafi'i juga menegur pandangan Imam Al-Auza'i, Imam Ahlus Syam. Jadi setiap imam ini ada pengikut dia yang tersendiri, maka pengikut inilah yang telah menjadikan Imam Syafi'i sebagai bahan. Jadi pasal itulah dalam riwayat lain Imam Syafi'i sampai khabar kepada Syafi'i, dia kata orang tu doa dalam solat, Allahumma amitis Syafi'i, ya Allah matikan Syafi'i, kalau tidak hilang ilmu Imam Malik. Jangan pula ada tempat kita, ya Allah matilah orang ni, kalau tidak hilang Syafi'i
di sini. Berat kita. Ini masalah yang berlaku di zaman Imam Syafi'i. Jadi alhamdulillah setiap orang itu ada pengikut, tapi pengikut dia tak berani nak berdepan. Sebab kalau berdepan dengan Imam Syafi'i tak akan menang. Imam Syafi'i ini seorang yang petah berhujah, kuat. Dia punya cara berhujah dia mantap. Sebab apa? Sebab dia berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'anna Syafi'i yamilu fi jadaimi ila nasratil hadis. Jadi Syafi'i bila dia berdebat, dia akan pergi ke hadis. Wa rijalil hadis. Dengan ilmu dia yang begitu mantap dalam bab berjidal, dalam bab berdebat, maka itulah yang menyebabkan kata di Ar-Razi lagi, manusia sebelum datang Imam Syafi'i dua kumpulan. Satu kumpulan ahlul hadis dan satu kumpulan ahlul ra'yi. Jadi masing-masing kumpulan ni mempertahankan hujah masing-masing. Cuma mereka tak mampu nak berdebat. Yang hadis hafal hadis. Yang ahlul ra'yi hafal juga di sini. Jadi bila mari ahlul hadis ni, bila mari ahlul ra'yi, mereka ni pandai berdebat. Bila mari Imam Syafi'i, dia campur dua. Hadis pun dia pakar, ilmu debat pun dia pakar, maka dia telah mengatasi segala-galanya. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala orang yang sangat hebat. Diceritakan satu hari, jadi terkenallah Imam Syafi'i dengan nama Nasirus Sunnah, orang yang pertahankan sunnah. Jadi saya haraplah tuan-tuan semuanya akan kekal sebagai pendokong mazhab Syafi'i yang membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak usah kata saya tak pakai mazhab dak. Saya apa hari ni orang tanya ustaz berapa mazhab belajar? Saya belajar 10 mazhab. Mazhab sekarang Syafi'i. Tak reda kita Imam Syafi'i sebagai pembela sunnah. Kita reda kita. Kenapa tidak reda kita nisbahkan diri kita kepada perjuangan Imam Syafi'i yang untuk membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu cerita, orang mari tanya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, mana dalil ada Tuhan? Sedap juga soalan tu kan. Mana dalil ada Tuhan? Imam Syafi'i termenung sekejap. Tengok orang ni bukannya cerdik sangat. Nak berlawan dengan dia bawa Quran hadis tak payahlah. Tak padan. Imam Syafi'i kata, dalilnya ni pokok daun tut. Pokok tut tu. Tahu buah tut ni tahu? Buah yang merah tu yang orang buat apa? Buat jus sedap. Saya sebut tut ni rasa masam mulut ni pasal dia masam. Apa dia macam bukan cherry tapi dia tut lah, nama dia tut. Kita sebut kau Arab tahu, kau Melayu tak reti, biarlah. Tak. Warna dia merah, kalau buat airnya sedap. Jawab dia orang yang tanya tadi, macam mana daun tut tu boleh jadi dalil ada Tuhan? Sedap juga dia pun. Imam Syafi'i kata, mau ambil daun tut cuba mau makan. Makan dia rasa macam tu ya. Tapi kalau ulat mari makan, dia akan jadi benang. Kalau lebah mari makan, dia akan jadi madu. Kalau binatang mari makan, zabi ni yang keluar kasturi tu, kijang mari makan, dia keluar kasturi. Jadi siapa yang mengeluarkan benda-benda tadi? Satu daun boleh keluar benda yang pelik-pelik. Jawab dia Allah. Itu dalil ada Tuhan. Mudah ya. Imam Syafi'i guna dalil akal ya, senang. Simple ya, senang. Saya ingat seorang guru Cina. Dia mari nak berdebat dengan arwah ayah saya, Allah rahimahullah. Dia kata, tuan guru, ustaz, dia kata. Ustaz kata ada Tuhan. Ada? Dia kata setiap benda ada mesti nampak. Ini apa benda ada tak ada? Sedap dia. Hujah dia tu macam mantap sangat lah tu. Nah, kononnya hebat. Jadi orang tua saya ni rahimahullah, dia kata, cikgu ni hidup ke mati? Sedap kata. Cikgu ni hidup ke mati? Dia kata hidup lah, boleh mari ni. Hidup dengan apa? Dengan nyawa. Kalau ada nyawa tunjuk kat saya mana nyawa awak. Balik saja cikgu tu. Dia kata dalam kita berdebat, bukan semua kena pakai Quran, kena pakai hadis. Ada kala kena guna otak yang boleh patahkan hujah dia, biar dia balik bodoh gitu. Senang masalah. Mudah-mudahan dia berfikir, jangan duduk main kacau banyak sangat. Allahu Akbar. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala banyak jasa-jasa dia sehingga dia dikenal dengan nama Nasirus Sunnah, orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di Mesir dan di dia telah tarik balik dia punya pandangan. Berapa pandangan tadi? Berapa pandangan?
22 masalah. Ada masa lagi tak? Kata di para ulama, kita cuba tengok kenapa Imam Syafi'i tukar dia punya fatwa bila sampai di Mesir. Ada kalau dia tukar fatwa dengan sebab dia jumpa hadis yang lain. Satu. Ada kalanya fatwa yang berdasarkan kepada tabiat. Dia panggil al-adatu muhakkamah. Adat itu boleh diambil kira. Contoh di sini, tengok. Imam Syafi'i tarik balik fatwa dia dalam 22 masalah. 22 masalah ni tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Muqaddimah Al-Majmu'. Muqaddimah Al-Majmu' Imam Nawawi. Insya-Allah kalau ada masa, para ustaz kita boleh wacanakan seminar satu hari bicara Muqaddimah Al-Majmu' Nawawi. Menarik. Jadi dia kata yang pertama, di antara perkara yang pertama yang kena tukar, iaitulah segerakan solat isyak. Bila masuk waktu, solat dulu. Tanda masalah yang pertama. Masalah yang kedua, solat maghrib mesti dicepatkan. Dia itulah sekadar 5 rakaat saja, tamatlah waktu maghrib. Atau 5 rakaat, maknanya solat maghrib 3, kemudian solat sunat 2, 5 rakaat, tamatlah waktu maghrib. Itu pandangan dia. Dia tarik balik di Mesir. Jadi kita hari ni tak pakai Mesir ni, kita pakai hak Malaysia lagi. Pakai hak Iraq lagi. Pasal itulah sampai ke Isya kan. Patutnya di Mesir macam ni tarik balik. Dia kata maghrib sekadar 5 rakaat je, tamatlah waktu. Yang ketiga, kena tanda ni. Sebab ni dia panggil belajar, mengaji. Yang ketiga, Imam Syafi'i larang daripada potong kuku mayat. Jadi kalau mayat tu mati kuku panjang jangan potong. Yang keempat, haram makan kulit bangkai selepas disamak. Yang kelima, orang yang menjadi saksi kemudian dia tarik balik saksi, maka orang tu kena bayar denda, ganti rugi. Walaupun dia saksi, dia kena bayar ganti rugi. Yang ke-6, tidak batal lagi wuduk sentuh mahram. Mana kita sentuh makcik kita, adik-beradik, tak batal wuduk. Yang ke-7, tidak dikira nisab siapa dia dapat rikas harta karun, tak payah nisab, jumpa je bayar setakat mana yang ada. Jadi apa sebab? Ini sebab dia. Kata di para ulama yang mengkaji, dia kata sebab berubahnya fatwa Syafi'i itu kerana berubahnya tabiat geografi di Mesir dengan Iraq berbeza. Seperti taharatul ma'il jari, bersihnya air yang mengalir. Air mengalir itu dalam parit itu, dalam tali air itu bersih selama dia tidak berubah. Sebab apa? Sebab sungai Nil di Mesir itu bersih, nak beza dengan sungai di Iraq. Ini kata pengkaji lah. Maka kita tengok kenapa di Iraq maghribnya hanya sekadar 5 rakaat. Sebab dia kata di Iraq tu maghrib di Iraq terlalu dekat dengan waktu Isya. Maka dia bagi tempoh supaya cepatkan sembahyang maghrib itu kerana takut bersambung dengan Isya. Demikian juga cepatkan solat waktu Isya sewaktu di Mesir, sebab orang Mesir ni banyak peladang, kerja di sawah. Jadi kalau nak tunggu ambil yang sunnah maya Isya sampai dekat setengah malam tu, memang orang ni akan tidur belakang. Jadi Syafi'i kata cepatkan solat, afdal dicepatkan solat. Larangan daripada potong kuku mayat sebab apa? Sebab orang-orang Mesir ni dia ada fikrah tak boleh rusakkan mayat. Kan dia Fir'aun tu dia awet sampai sekarang ni ada lagi. Jadi Imam Syafi'i tak mau bila kita suruh potong kuku tu mungkin akan menimbulkan masalah kepada sebahagian masyarakat di Mesir. Fatwa dia macam-macam. Sama juga dengan fatwa
dia ubah fatwa dia. Siapa dia jadi saksi kemudian ditarik balik, maka dia kena denda. Sebab apa? Sebab orang Mesir ni ramai menipu. Mula jadi saksi kena bayar sikit, saya tarik balik saksi. Jadi mau tarik balik pun kena bayar juga. Menarik dia punya ni. Jadi itulah di antara kata-kata para ulama yang menunjukkan Imam Syafi'i rahimahullah taala telah menarik balik beberapa pandangan dia. Mudah-mudahan Allah taala bagi rahmat yang besar kepada Imam Asy-Syafi'i. Kalau tuan-tuan nak baca dalam buku Mustalah Syafi'i itu, tengok dalam yang gambar yang saya tulis tu. Kalau orang pandai beli bahasa Arab boleh beli. Cari di apa ni? Di negara Arab. Hak pelik sekali hak ni, hak biru ni. Nama dia Al-Khazainus Saniyah. Kitab biru ni ditulis oleh Syekh, orang Melayu tulis, Syekh Abdul Qadir Mandili. Dan kitab ini, muhakkik kitab ni yang cetak baru ni, dia kata aku jumpa kitab ini di Kelantan. Jumpa mana? Di Kelantan dia tulis kau Arab. Dia tak reti nak tulis Kelantan. Dia jumpa di Kelantan, dia bawa balik ke negeri Arab, dia takik balik kitab tu. Jadi hebatlah Kelantan tu ada dalam buku tu. Nak cerita. Itu je. Jadi dalam bab lain anda tak masuklah, dalam bab taklid mazhab contohnya agak sukar. Cuma bila mari zaman taklid, seorang tokoh dalam mazhab Syafi'i, nama dia Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Tulis nama sultan ulama Izzuddin bin Abdul Salam. Dia kata apa? Wa minal ajabil ajib, di antara benda yang paling ajaib, para ahli fiqh yang bertaklid dengan imam mazhab dia tu, walaupun dia tahu sandaran kepada mazhab dia tu lemah dan tak boleh lagi kita nak takwil kelemahan dia tu, tapi dia tetap juga mengikutnya. Wa yatruk minal kitabi was sunnati wal aqyati sahihah limazhabihim, masih lagi menolak pandangan kitab dengan sunnah dengan qiyah yang sahih semata-mata kerana ini adalah pegangan ulama mazhab. Siapa kata? Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Syafi'i dia. Izzuddin bin Abdul Salam ni banyak fatwa-fatwa dia sehingga orang gelar dia sultan ulama. Tuan-tuan kena baca sejarah sultan ulama. Kalau nak tengok secara ringkas yang saya tulis, tengok dalam Bulugh Abu Anas tu, di kertas yang dibagi tadi kan Bulugh Abu Anas, cari tajuk dia sultan ulama. Memang orang hebat dan kita sangat memerlukan ulama-ulama yang tegas di dalam perkara-perkara yang menyentuh tentang kesucian agama Islam ini. Jadi itulah di antara peringkat yang kita boleh ceritakan. InsyaAllah tajuk-tajuk lain tu nantilah semula kita akan tengok nanti insyaAllah. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.